Hai, Assalamualaikum. Okey, kali ni Kak Yang nak cerita dua kisah seram. Tapi bukan daripada kisah Kak Yang lah. Kisah daripada orang lain yang kirim kepada Kak Yang untuk Kak Yang ceritakan kisah seram diorang ni lah. Okey, kisah yang pertama dia macam ni. Okey, saya bekerja di sebuah restoran yang jual sarapan dan makanan tengah hari. Agak pelik pengalaman ni, tapi saya pasti ia berlaku di depan mata saya sendiri. Tak seram, tapi bila mengalaminya baru tahu perasaan tu. Okey. Kira-kira jam 12 tengah hari, waktu puncak macam ni memang penuh orang dalam kedai dan luar kedai. Di luar ada nasi ayam, di dalam ada nasi campur masakan panas. Seorang makcik ni order nasi ayam dan sup daging untuk anak dan suaminya. Sambil jari tunjuk ke meja mana yang perlu dihantar. Dia memilih meja dalam yang dekat dengan pintu belakang kedai. Masa saya order air yang berhadapan dengan tempat nasi ayam, saya lihat makcik tadi mengutip tulang ayam yang hancur dalam rak display ayam tu dan makan sambil berdiri di situ. Saya hanya geleng kepala. Kawan saya menegur, "Apa yang dipandang tu, Kak?" Saya mencebitkan mulut ke arah makcik tu. Tapi hairan, kawan saya kata tiada siapa di situ, sedangkan dia masih meratah ayam di situ di depan mata saya. Saya buat tak tahu dan masuk untuk menghantar air buah yang telah siap ke meja dalam. Okey. Dia nampak makcik yang dekat meja display nasi ayam tu, yang kat tempat yang ada ayam, isi-isi ayam apa semua tu kan. Tapi kawan dia tak nampak. Lepas tu kawan dia tegak tanya, "Tengok apa?" Lepas tu dia tunjuklah mulut macam tu kan. Lepas tu dia kata tu ada makcik tu. Lepas tu kawan dia kata tak ada siapa dekat situ. Okey. Tapi saya terkejut ketika menghantar air tersebut. Makcik yang saya nampak meratah tulang tadi sedang makan nasi ayam bersama keluarganya. Tak mungkin dalam jarak 10 buah meja dari tempat nasi ayam tu dia boleh sampai dulu. Hanya ada satu jalan saja untuk keluar dan masuk. Pintu belakang telah ditapkan kerana mengikut SOP yang ditetapkan. Oh, kita kata ni baru lagi lah, baru dalam PKPB, dalam tahun ni lah. Cepat-cepat saya pergi ke tempat nasi ayam tadi. Makcik tu masih ada dekat situ. Saya masih fikir, mustahil bukan orang. Tengah panas macam ni, maksudnya tu macam waktu tengah-tengah hari macam tu. Kalau nak kata hantu kot, mungkin dia kata mustahil lah kot kan. Selalunya hantu ni malam-malam je. Lepas tu dia tak fikir yang benda yang bukan-bukan lah. Saya mendekati makcik dan berkata, "Makcik datang dengan siapa? Kenapa makan tulang ni? Kalau makcik nak, saya ambilkan piring letakkan isinya ya." Lepas tu kawan dia mai dekat dengan dia. Kawan dia tanya dia, "Akak cakap dengan siapa?" Kawan saya menegur saya dari belakang, membuatkan saya menoleh. "Makcik ni lah, makan tulang je tak nak duduk. Akak nak ambilkan ayam kalau dia nak." Tu yang akak tanya dulu, sebab muka samalah dengan makcik yang meja 12 tadi. Kembar dia kot. Dia ingat makcik yang tengah makan tadi tu kembar dengan makcik yang tengah makan tulang tu lah kot kan. Mungkin dia terfikir macam tu sebab siang tengah hari rembang kan. Okay. Kawan saya tarik saya ke dalam. "Akak ni mana ada siapa dekat situ. Akak janganlah main-main. Saya takutlah tengok akak cakap sorang-sorang. Nanti orang cakap kawan saya ni gila." Kawan saya ketawa sambil tutup mulut. Saya tak percaya apa yang dia cakap sebab dah tentu saya jelas apa saya buat dan apa yang saya lihat. Okay, dia macam dia tak percayalah sebab benda tu dia nampak dengan mata dia kan. Bila orang cakap tak ada tu, dia tak percayalah. Mungkin dia ingat kawan dia melawak lah kan.
melawak dengan dia, nak musik dia ke apa ke kan. Disebabkan saya tak percaya, dia tarik saya masuk ke bilik CCTV. Alangkah terkejutnya saya. Di dalam rakaman itu saya bercakap seorang diri. Mungkin ini sekadar teguran buat diri saya, suka berjenaka tentang hal mistik di tempat kerja dan menafikan kewujudannya di siang hari. Mungkin sebelum-sebelum ni dia pernah kot melawak dengan kawan dia tentang pasal benda-benda yang macam ni kan. Dia pernah ngusik, lepas tu mungkin dia mungkin cara dia tak percaya benda ni ada waktu siang. Kalau macam kata waktu malam tu, mungkinlah dia percaya. Ni dah jadi waktu tengah hari. Kalau macam kata kita pun kita tak percaya sebab siang kot kan. Macam mana lah kita nak percaya kata benda tu ada. Kalau malam tu logik akal lah juga. Tapi tak mustahil kan kalau dia nak tunjukkan diri dia. Tak kisahlah waktu pagi ke, waktu tengah hari ke, waktu petang ke, waktu malam ke. Kalau dia rasa dia nak tunjuk diri dia, okey, dia tunjuk. Okey, cerita tu pun habis dekat situ. Okey, ni cerita yang kedua. Okey, cerita ni dia hantar cerita ni kat yang dia cerita kata masa ni zaman dia kecil-kecil dululah, zaman dia pergi mengaji Quran, ngaji malam lah. Okay, cerita dia macam ni. Nak cerita masa zaman aku sekolah rendah dulu. Aku tak takut hantu sangat sebab aku tak pernah nampak pun. Yang aku lagi takut pakcik aku yang nama 2 ni. Lepas habis waktu ngaji Quran, rumah pakcik yang nombor 1. Okay, kerana dia mengaji ni dekat rumah pak saudara dia lah, kat rumah pak saudara dia. Okay. Lepas habis aku mengaji Quran, rumah pakcik nombor 1, pakcik aku yang nombor 2 ni akan buat hal. Dia akan pakai telekung malam-malam tunggu kita orang bawah pokok kopi. Bila kita nak sampai, pelan-pelan dia keluar dari di sebalik pokok tu. Kejar kita orang macam Dracula. Okey. Siapa pernah dululah masa kecil-kecil pergi ngaji malam, siapa pernah alami situasi yang macam ni? Waktu balik ngaji malam-malam, lepas tu adalah kawan-kawan ke siapa-siapa ke yang musik. Ada siapa pernah alami situasi macam ni? Hampa komen kat bawah. Okey, bila kita nak sampai, pelan-pelan dia keluar daripada pokok tu. Kejar kita macam Dracula. Setiap malam dia akan buat kita orang lari macam tak jejak tanah. Aku tak tahu apa spesies pakcik aku ni. Lepas kami lari, dia akan gelak guling-guling. Setiap malam dia akan cari pot yang berbeza. Jadi kita orang takkan tahu kedudukan dia dekat mana. Aku pernah lari sampai masuk longkang sebab takut balik rumah dah macam orang minyak. Walaupun kita tahu hari-hari dia tunggu kita orang balik, walaupun kita tahu dia pakai telekung, tapi kita tetap takut. Pakcik yang mengajar mengaji tu pun dah pernah sound dia, tapi dia mana nak dengar. Itulah hobi dia malam-malam. Dia memang jenis tak takut apa pun. Nak dijadikan cerita, satu malam ni cahaya bulan terang masa tu. So kami nampaklah sekitar jalan nak balik rumah. Tak jauh pun jarak rumah kita dengan tempat mengaji, dalam 500 meter je. Masa tu aku, kakak aku, dua orang dengan sepupu aku tengah jalan balik rumah. Cahaya bulan tu banyak bantu kita orang nampak keadaan sekeliling. Senang hati nak balik, biasanya gelap gelita. Malam tu kita orang jalan pelan-pelan sambil nak tengok apa helah pakcik aku malam ni. Dan dalam jarak 100 meter, kita orang nampak pakcik duduk dekat dahan pokok jambu. Dapat idea pula panjat pokok tu, melayang-layang telekung putih yang dia pakai kali ni. Tak menjadilah elah dia. Baru 2 tapak melangkah ke hadapan, kami terpaku. Kaki berhenti tiba-tiba. Kami nampak dengan jelas ada makhluk lain berdiri di bawah pokok jambu tu. Tapi tak pakai telekung.
Yang satu tu berbungkus seperti mayat berdiri, muka gelap. Memang kami tak fikir panjang lagi dah. Kami lari semula ke rumah pakcik nombor 1. Tak cakap apa-apa, cuma minta izin tumpang tidur. Esoknya kami balik rumah. Mak kata pergilah rumah pakcik nombor 2, dia sakit. Sehingga rumah pakcik nombor 2, dia demam meracau-racau. Kami tahu apa dia nampak malam tu. Kami senyap dan balik ke rumah masing-masing. Sebulan juga dia tak keluar rumah. Sampai ke hari ni pakcik tak pernah cerita pun apa yang dia nampak. Okay, story dia, moral dekat sini. So janganlah buat perangai macam tu, ngusik budak-budak balik mengaji. Kalau tak kena ngusik, kita tu sendiri tak kena ngusik, tak apa. Kena malam yang kita nak ngusik orang tu, tiba-tiba kita yang dimusik. Jadi macam ni lah, sampai demam-demam, sampai meracau-racau. Kiranya start daripada lepas tu, budak-budak tu pun mungkin rasa aman lah kot pergi mengaji, balik mengaji, tak ada dah kena mengusik kan, apa-apa kan. Kiranya macam tak ada siapa dah lah yang nak kacau, nak mengusik daripada start, daripada kejadian tu. Kira senang hati lah budak-budak tu pun nak pergi mengaji. Okay, cerita tu pun habis dekat situ. Okay, hampa boleh komen dekat bawah hampa nak kat yang buat cerita apa lagi lepas ni, ataupun hampa nak kongsi kisah seram hampa yang hampa pernah lalui, hampa ke, kawan hampa ke, tak kisahlah siapa-siapa. Okay, hampa boleh komen dekat bawah. Okay, bye.